Salam sejahtera dan salam Temeluh titik tengah Semenanjung. Anda bersama saya Nur Alia Izzati dalam Buletin Temeluh rangkuman 24 Disember 2021 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temeluh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Sebelum kita memulakan berita pada minggu ini, marilah kita bersama-sama menonton video pendek banjir di sekitar daerah Temeluh yang telah berlaku sepanjang beberapa hari yang lalu. Menzahirkan keprihatinan baginda tinggi kepada rakyat yang ditimpa musibah, Kebawah Dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan mencemaduli berangkat melawat mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Ulu Sungai, PPS Pusat Kegiatan Wanita Batu Malim, PPS Dewan Kampung Segalama, PPS SK Muhammad Jabbar, Dong dan PPS Balai Raya Kampung Pamah Kulat, Ulu Dong di daerah Raub pada 21 Disember yang lalu. Turut berangkat Kebawah Dunia Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda di PPS pertama iaitu di SK Ulu Sungai pada jam 12 tengah hari disambut Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdiwa Ismail, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak. Sejurus ketibaan, Seri Paduka Baginda telah berkenan menerima persembahan taklimat oleh Pegawai Daerah Raub Datuk Muhammad Syahid bin Ismail. Pada lawatan ini, Seri Paduka Baginda telah berkenan meluangkan masa hampir 3 jam menyantuni dan beramah mesra bersama mangsa-mangsa banjir di 5 PPS tersebut. Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan sumbangan kepada 277 keluarga yang ditempatkan di 5 PPS tersebut dengan harapan ianya dapat mengurangkan beban yang ditanggung akibat musibah banjir. Keberkatan Seri Paduka Baginda mencemaduli adalah cerminan kepribadian tinggi dan kasih kepada rakyat baginda tanpa mengira masa, tempat dan cuaca. Pada lawatan di PPS SK Ulu Sungai, Seri Paduka Baginda menzahirkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua jabatan dan agensi kerajaan yang membantu menguruskan mangsa banjir. Seri Paduka Baginda juga menyeru agensi-agensi kerajaan yang berkaitan tidak leka dan lebih proaktif melaksanakan tanggungjawab menyelamat dan menyampaikan bantuan kepada mangsa banjir yang terperangkap, termasuk bangsa banjir di pedalaman. Seri Paduka Baginda turut mengulangi titah baginda supaya ujian saringan COVID-19 dilakukan terhadap mangsa-mangsa banjir di semua PPS bagi memastikan tiada kluster baru berlaku dan semua pihak yang berada di PPS mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan simpati kepada mangsa-mangsa banjir dan menasihati rakyat mematuhi semua arahan dan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan demi keselamatan diri dan keluarga tersayang. Seri Paduka Baginda mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama mendoakan agar situasi banjir dan cuaca buruk yang berlaku di Malaysia tidak berlarutan dan segera berakhir. Kebawah Dunia Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah Ibni As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemaduli bagi melawat mangsa-mangsa banjir di dalam mukim Semantan Lancang Pahang pada 22 Disember yang lalu. Keberangkatan tiba Kebawah Dunia Maha Mulia Pemangku Raja Pahang telah disambut oleh Adun Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Shaka Samsudin serta beberapa lagi pemimpin setempat bagi mengiringi Kebawah Dunia Maha Mulia Pemangku Raja Pahang melawat mangsa-mangsa banjir.
Baginda turut menanyakan khabar keadaan situasi semasa banjir di kawasan Lancang yang ditenggelami air sejak beberapa hari yang lalu. Kehadiran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang itu dilihat dapat mengubati hati mangsa-mangsa banjir yang terkesan akibat banjir dan berharap agar mereka terus tabah dan sabar menghadapi dugaan yang melanda. Keadaan banjir di daerah Temerloh kini beransur pulih walaupun masih terdapat air bah di beberapa tempat selain Sungai Pahang yang masih dalam tahap bahaya, namun tidak menghalang pelbagai bantuan untuk tiba ke daerah ini. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warusdi Wak Ismail yang diiringi Adun Lancang, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin dan Adun Kuala Semantan, Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makludin dan beberapa lagi pegawai kerajaan turun menyatuni mangsa banjir di SMK Seri Semantan semalam. Saya hari ini di Temerloh, sekarang ni di Seri Semantan. Bersama dengan saya, kawan saya, Datuk Seri Syakar, Datuk Mi, Datuk Rio, ramai lagi lah untuk melihat dan meninjau secara dekat. Datuk Seri Syakar daripada mula lagi. Saya hari ini berkesempatan sebab sebelum ni saya pergi Bentuk, pergi Kerau, pergi Dipeh. Jadi hari ini sempat melihat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Rio, kepada semua agensi-agensi kerajaan, bomba, polis, rela. Dan tadi saya sempat borak-borak lah dengan masa-masa banjir. Kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang adalah merupakan rutin biasa bagi kepimpinan negeri yang sejak turun-temurun dan sentiasa dekat dengan hati rakyat dikala bencana menimpa negeri yang tercinta ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang turut melawat Pusat Penempatan Sementara SMK Seberang Temerloh bersama YB Adun Kuala Semantan, Datuk Nur Azmi Makludin menjenguk penduduk-penduduk yang berada di penempatan tersebut dan memberikan kata-kata semangat selain duduk makan buah jambu bersama salah seorang mangsa banjir. Semoga kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang ke kawasan Temerloh ini sedikit sebanyak dapat memberi kelegaan dan mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh penduduk yang terkesan akibat banjir ini. Untuk pengetahuan semua, menerusi kenyataan media oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, bantuan khas bencana banjir RM500 bagi ketua isi rumah terjejas banjir. Selain tanda prihatin, kerajaan negeri membuat sumbangan ini berdasarkan kemampuan dan keupayaan keuangannya. Sumbangan RM500 ini pula dikira wajar demi meringankan sedikit sebanyak beban yang ditanggung. Dikala ramai yang masih nyenyak lena di waktu malam, menikmati hidangan sarapan pagi dan berhibur bersama keluarga yang tersayang, ada yang sedang bersedih, berduka dan berlapar dikala bah datang di saat ramai dibuai lena, namun ada yang telah bersedia membantu mereka yang terkesan akibat bencana banjir yang melanda. Keprihatinan dan kepedulian Adun di kawasan Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin yang sejak dari awal banjir lagi telah turun padang meninjau sama ada dari darat, sungai maupun udara ke daerah titik tengah Semenanjung, Temerloh ini yang dilanda bah telah memusnahkan harta benda malah meranggut nyawa. Tinjauan hari pertama Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin telah melakukan tinjauan dari udara melihat bencana selain merangka strategi membantu menyelamat sewaktu musibah yang melanda. Dengan kepelbagaian sumber yang ada, Adun Lancang itu telah menggerakkan pelbagai usaha untuk membolehkan pelbagai bantuan sama ada dari dalam daerah Temerloh maupun luar daerah ini serta beliau sendiri turut menyampaikan bantuan secara peribadi kepada warga Temerloh yang terkesan. Walaupun beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri bagi Dun Lancang, namun Temerloh itu sendiri amat dekat di hati beliau dan sebagai seorang pemimpin, beliau turut bersama meninjau bukan hanya kawasan Lancang, namun Mentakap serta Kuala Semantan turut bersama mereka bagi memastikan warga Temerloh yang dicintai ini dibantu dan diselamatkan dari bencana banjir. Diharapkan dengan keprihatinan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin ini sedikit sebanyak dapat memberikan kekuatan serta semangat buat warga Temerloh yang terkesan akibat banjir pada kali ini. Sudah menjadi tradisi di negeri Pahang Darul Makmur untuk terus memberikan perhatian kepada rakyat negeri ini. Walaupun berbeza kawasan yang dijaga, tidak menjadi halangan untuk bersama menghadapi musibah ini. Exco Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Shahniza Samsudin telah turun ke kawasan kritikal banjir di Lancang dengan menghantar bantuan dan barangan keperluan kepada penduduk yang terputus bekalan akibat jalan keluar terhalang oleh banjir. Beliau bersama pasukan udara bomba berlepas dari lapangan terbang TUDM Kuantan menuju ke SK Lancang serta Tol Lancang untuk menghantar bantuan kepada penduduk yang terputus bekalan. Sepanjang perjalanan, beliau sempat meninjau keadaan banjir daerah Temerloh dari udara dan merasa amat simpati terhadap penduduk yang terkesan akibat banjir ini dan berharap mereka akan terus bertabah menghadapi dugaan yang melanda mereka.
di sekitar Dun berkenaan di mana beliau sendiri turun mendengar rintihan serta masalah yang dihadapi penduduk yang ditempatkan di PPS. Beliau semalam sempat melakukan lawatan ke PPS Mentakap Jaya yang menjadi viral di media sosial dengan menyebarkan berita yang tidak benar mengenai PPS tersebut. Menurut beliau lagi, bekalan makanan sangat mencukupi di mana anak-anak kecil mendapat air sekotak seorang dan beliau juga berkata situasi darurat ini memang tidak selesa tapi beliau tidak akan mengabaikan kebajikan mangsa. Beliau turut memohon maaf sekiranya ada kekurangan pengurusan dan menasihatkan supaya tidak menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial saat rakyat memerlukan perhatian dan bantuan. Pergerakan Pemuda UMNO Temerloh bersama Majlis Tindakan Sosial Negeri Pahang MTSP bahagian Temerloh tidak henti menyalurkan bantuan bekalan makanan dan keperluan lain mangsa banjir di Pondok Tahfiz Utak Sabah, Kampung Bongsu, Taman Desa Jaya, Jalan Bahagia, Taman Seri Kemuning, Paya Keladan, Kampung Kelubi. Mereka juga turut bersama membantu menyelamatkan mangsa banjir yang terperangkap di Bandar Mentakap. Tahniah diucapkan kepada Pemuda UMNO Temerloh serta MTSP yang proaktif di dalam usaha membantu penduduk yang terjejas akibat banjir kali ini. Eco Service Fresh Salin menawarkan khidmat untuk pemeriksaan elektrik secara percuma kepada rumah mangsa-mangsa banjir bagi memastikan keselamatan mereka selepas pasca banjir ini. Menyediakan perkhidmatan di sekitar Mentakap dan Temerloh, penduduk yang terkesan boleh menghubungi melalui talian WhatsApp 0199260741 atau tambah kenalan di Facebook untuk maklumat lanjut. Jumlah mangsa banjir di negeri ini merekodkan sedikit penurunan kepada 38,810 orang berbanding 41,455 orang mangsa yang direkodkan semalam. Bagaimanapun daerah Temerloh yang menyaksikan Bandar Mentakap dan Temerloh tenggelam menunjukkan peningkatan jumlah mangsa banjir kepada 10,806 orang berbanding 9,543 orang pada Rabu lalu. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Pahang, Cik Adam A. Rahman berkata, daripada jumlah itu Kuantan masih merekodkan jumlah tertinggi seramai 16,334 mangsa, diikuti Temerloh sebanyak 10,806 mangsa. Untuk rekod, Lipis merekodkan 1,591 mangsa, Jerantut 1,823 mangsa, Raup 714 mangsa, Pekan 1,282 mangsa, Bentong 3,732 mangsa, Beras 1,930 dan juga Maran 598 mangsa. Kesemua mangsa daripada 11,266 keluarga ini ditempatkan di 285 pusat pemindahan sementara PMS yang dibuka di seluruh negeri. Ada lancang Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin menggesa kerajaan untuk bertindak proaktif di dalam memikirkan cara untuk mencari alternatif laluan sekiranya terputus laluan atau laluan terhalang terutamanya banjir. Kita mengetahui bahawa banjir bukannya satu fenomena yang luar biasa. Ianya berlaku malah tahun ini saja 2 kali di kawasan Temerloh, di kawasan saya. 2 kali iaitu Januari dan juga Disember kita mengalami banjir. Dan sebenarnya dia mudah pada pandangan saya. Kerajaan mesti mencari penyelesaian jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, apa perkara penting? Perkara penting antara satu tempat dan satu tempat adalah perhubungan. Kerana itulah kalau sekiranya banjir seperti ini, sepatutnya kerajaan telah pun mencari di mana tempat-tempat yang tanahnya rendah untuk ditinggikan supaya pertama sekali kita nak pastikan hubungan tidak terputus. Kerana kalau sekiranya jalan tersebut ya dikenaiki air, sebagai contoh di highway, begitu juga di jalan utama antara bandar-bandar di negeri Pahang ini, maka akan terputuslah hubungan di antara satu bandar ke satu bandar, di antara satu tempat ke satu tempat. Ini akan menyebabkan kerugian dari segi banyak hal, terutama sekali nak menyelamatkan masa-masa banjir, orang sakit dan sebagainya. Menyebut hal berkenaan di dalam temu ramah yang disiarkan di Buletin Utama TV3 malam semalam, beliau berkata harus ada penyelesaian sekiranya berlaku banjir. Kerajaan perlu membina lebih banyak laluan alternatif bagi mengelakkan sesuatu laluan terputus yang boleh menyebabkan banyak kerugian, terutama dalam ekonomi selain mencari punca kawasan yang kerap banjir untuk mengelakkan dari perkara sama berulang akan datang. Banjir yang melanda penduduk di daerah Temerloh, terdapat juga hikmah di sebalik ujian yang melanda ini. Di sebalik musibah banjir, penduduk di sini juga mendapat rahmat, mendapatkan rezeki dengan menjala dan menahan jaring bagi mendapatkan ikan. Hampir 50 penduduk bersantai di bawah jambatan Sultan Ahmad Shah melakukan aktiviti menangkap ikan di Sungai Pahang. Salah seorang daripadanya, Abdul Rahman Abdul Malik 28, tidak menyangka hasil tangkapannya lumayan sambil beriadah bersama kawan-kawan.
Sememangnya hobi memancing, beliau tidak melepaskan peluang untuk menjala bermula pukul 8 malam tadi dan berjaya menjala 5 ekor patin bersaiz besar dan seberat 50 kg. Seorang penduduk Abdul Rahman Abdul Malik bersama seekor ikan patin ditangkapnya di bawah Jambatan Sultan Ahmad Shah di Temeloh, Pahang pagi semalam. Mula nampak air tinggi, bila nampak air surut baru berani menjala. Ramai yang datang tadi dapat hasil lebih besar sejak awal pagi. Naim Murad 30 juga tidak melepaskan untuk menahan jaring dan memukat bersama rakan-rakan sementara menantikan shiftnya bekerja. Menahan pukat ini hanya suka-suka, dapat juga rezeki ikan tilapia dan juga ikan patin setiap kali musim banjir. Rezeki musim banjir ini dari limpahan Sungai Air Pahang dan Taman Tasik Temeloh. Tahukah anda kejadian banjir di negeri ini semakin buruk seakan mengulangi tragedi banjir besar 1971 apabila bandar Mentakap di sini ditenggelami air. Ketika banjir besar 2014, hanya kampung-kampung berhampiran sahaja ditenggelami air, namun kali ini bandar ini turut dilimpahi air seperti lautan. Di Mentakap ini adalah yang terburuk kalau dibandingkan dengan banjir besar pada 1971. Kali ini seluruh bandar dan rumah di kawasan tinggi juga tenggelam. Setakat ini bandar Mentakap terjejas teruk berbanding Temeloh. Air di Mentakap adalah dari limpahan air Sungai Semantan yang dibawa dari Bentong. Perpindahannya sampai lebih dari 1,000 orang pada 5 hari bulan. Pada waktu itu tidak ada makanan lagi. Hanya Temeloh dah berjumpa dengan pegawai daerah melaporkan keadaan di Cino. Pegawai daerah telah tidak sedaya upaya untuk menghantarkan makanan. Pada 7 hari bulan kami timbullah makanan dengan sendiri. Negara, tugas memberi makan kepada berpuluh-puluh ribu orang mangsa dijalankan oleh Jabatan Kebajikan, dibantu oleh badan-badan sukarela dan orang ramai. Ketika bencana, rakyat Malaysia dari segala bangsa berganding bahu turut membantu mereka yang malang. Muhibah dan perpaduan jelas ternyata. Berkunjung ke Ibu Pejabat Polis diiringi oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail. Demi menolong Malaysia memulihkan segera perhubungan penting, kerajaan-kerajaan British dan Australia menyumbangkan jambatan-jambatan beli besi waja. 2 darinya tiap-tiap satu. Temeloh ini telah punah. Walaupun macam mana kerajaan telah mengambil daya utama dan memberi prioriti yang pertama lah untuk membaiki ini. Dengan kerjasama daripada Jabatan JKR, Persekutuan dan Negeri serta dengan Jurutentera Malaysia, maka jambatan Temeloh ini telah siap dibaiki dan boleh lalu lintas dalam masa 5 hari sahaja. Sebelum mengakhiri berita pada minggu ini, kami di Temeloh TV ingin mengucapkan salam takziah di atas bencana banjir yang melanda. Diharapkan anda terus berada di dalam keadaan baik dan selamat, sentiasa menjaga diri dan sekiranya anda ingin menyalurkan sumbangan mangsa banjir di Temeloh, anda boleh merujuk kepada infografik yang tertera. Sekian daripada saya Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temeloh di Facebook Temeloh TV pada setiap hari Jumaat jam 8.45 malam secara eksklusif di Temeloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.